Teori-teori etika berasal daripada falsafah. Falsafah dalam bahasa Inggeris iaitu filosofi yang berasal daripada gabungan perkataan Greek philophia iaitu bermaksud cinta atau persahabatan dan sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Dari segi bahasa, falsafah membawa maksud cinta dan kebijaksanaan. Terdapat 3 bidang utama kajian falsafah iaitu metafizik, epistemologi dan etika. Etika pula berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud watak dan selalu didefinisikan sebagai kajian mengenai moral manusia. Falsafah moral pula seringkali membahagikan kajian mengenai etika kepada metaetika dan etika normatif. Metaetika adalah satu konsep yang agak abstrak dan memberi tumpuan kepada makna dan asal-usul konsep etika. Kita selalu bertanya, apakah yang dimaksudkan sebagai betul dan salah, baik dan buruk? Persoalan ini adalah kesan daripada tumpuan kepada metaetika. Teori-teori etika normatif ialah cabang kepada teori-teori falsafah yang menetapkan apa yang sepatutnya dilakukan atau suatu standard yang sesuai untuk dicapai. Teori etika normatif adalah teori yang sering digunakan dalam kehidupan dan sangat signifikan dengan kehidupan bermasyarakat, psikologi manusia dan juga dalam dunia pekerjaan. Teori-teori etika ini boleh dibahagikan kepada 2 bahagian utama iaitu teori etika klasik dan teori etika moden. Oleh kerana kebanyakan kajian mengenai etika yang dijalankan di seluruh dunia menggunakan beberapa teori etika klasik dan teori etika moden yang terkenal sahaja, maka bahagian berikutnya akan membincangkan teori-teori etika yang berkaitan iaitu teori etika klasik yang terdiri daripada teori kebaikan dan teori teologi dan teori etika moden yang terdiri daripada teori deontologi, teori keadilan dan teori hak asasi. Sekarang saya akan menerangkan tentang teori-teori etika klasik. Teori-teori etika klasik terbahagi kepada 2 iaitu teori kebaikan dan teori teologi. Teori kebaikan terdapat 4 iaitu kebaikan moral, 4 kebaikan utama, keadilan dan kemuncak kebaikan. Manakala teori teologi pula terbahagi kepada 2 aliran iaitu aliran egoism dan aliran utilitarianism. Sekarang mari kita lihat apakah maksud teori-teori ini. Teori kebaikan yang pertama ialah kebaikan moral. Kebaikan moral terhasil daripada sikap seseorang untuk berkelakuan secara baik sama ada kesan daripada pendidikan yang diterima atau perlakuannya secara semula jadi. Misalnya, kemahiran bermain alat muzik. Terdapat individu yang menjadi mahir selepas belajar daripada guru muzik dan terdapat juga individu yang mahir secara semula jadi. Dalam sesuatu keadaan, manusia boleh memilih untuk berkelakuan baik atau sebaliknya. Teori yang kedua ialah 4 kebaikan utama. Ia terdiri daripada kebijaksanaan, kawalan kendiri, keberanian dan keadilan. Contoh-contoh ini boleh dilihat di dalam medan perang. Contohnya kebijaksanaan. Bijaksana dalam membuat pertimbangan yang munasabah iaitu dalam menewaskan musuh untuk mencapai kemenangan. Kawalan kendiri pula ialah mengamalkan kesederhanaan. Seseorang itu mestilah fokus dalam peperangan walaupun sedang seronok melakukan pertempuran tersebut. Seterusnya, keberanian. Sikap yang sederhana atau patuh kepada undang-undang. Contohnya, dengan yakin dan berani semasa berperang melawan musuh. Dan yang terakhir dalam 4 kebaikan utama ialah keadilan. Keadilan ialah memberikan musuh apa yang sepatutnya diberikan kepada mereka dan hendaklah diberikan kepada cara yang betul. Teori kebaikan yang ketiga ialah keadilan. Dalam buku 5 Nicomachean Ethics, Aristotle memberi definisi kepada 2 komponen iaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum didefinisikan sebagai kebaikan yang dinyatakan dalam konteks hubungan dengan orang lain, manakala keadilan khusus adalah berlaku adil terhadap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Yang terakhir, kemuncak kebaikan. Konsep eudaimonia telah diperkenalkan oleh Aristotle yang bermaksud pencapaian terbaik sebagai manusia dalam pelbagai aspek kehidupan. 5 kategori manusia mulia ialah berjiwa hebat, mempunyai ciri-ciri kebaikan yang layak mendapat kepujian, dan yang kedua berlaku adil dan saksama,
Ketiga, kebijaksanaan yang munasabah dan praktikal. Keempat, nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Dan yang terakhir, memiliki sahsia yang terpuji dan menjadi seorang yang budiman. Sekarang, mari kita lihat pula teori teologi. Teori teologi sebenarnya berasal daripada perkataan Grek, telos dan logos. Telos bermaksud tujuan atau akibat, manakala logos bermaksud sebab, penjelasan atau keterangan. Aliran egoism bermaksud melakukan sesuatu tindakan yang boleh memberikan kesan maksimum kepada kebahagiaan diri sendiri. Pendirian aliran ini jelas mengenepikan kepentingan kesan kepada pihak lain dan sebaliknya terlalu menumpukan kepada kesan terhadap diri sendiri. Seterusnya, aliran utilitarianism bermaksud seseorang individu itu harus melakukan tindakan yang boleh memberikan kesan yang baik kepada bilangan orang yang paling maksimum dan tidak terhad kepada diri individu itu sendiri. Dua orang sarjana yang sering dikaitkan dengan aliran ini ialah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Jeremy Bentham membangunkan teori berdasarkan masalah yang wujud kesan daripada revolusi industri Eropah, manakala John Stuart Mill dengan karyanya Utilitarianism dikaitkan dengan konsep memaksimalkan kebaikan kepada seramai mungkin bilangan manusia. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan teori etika moden. Teori-teori etika moden yang akan dibincang dalam bahagian ini ialah teori deontologi, teori keadilan dan teori hak asasi. Teori deontologi ialah teori yang berkaitan dengan tugas atau kewajipan. Perkataan deontologi berasal daripada bahasa Greek iaitu deontos yang bermaksud wajib. Immanuel Kant, seorang ahli falsafah Jerman pada abad ke-18, ialah seorang sarjana yang menguraikan dengan terperinci teori deontologi ini. Pada anggapan Kant adalah tidak logik melihat konsep kewujudan kebahagiaan. Oleh yang demikian, teori deontologi ini tidak melihat kepada kesan sesuatu perbuatan, sebaliknya menekankan lebih kepada tanggungjawab atau kewajipan yang harus dilakukan oleh seseorang individu. Menurut Kant, matlamat utama deontologi ialah mewujudkan masyarakat yang menyatuni semua orang dengan penuh rasa hormat bermaruah. Contohnya ialah prinsip janji seharusnya ditepati. Prinsip ini diterima di mana-mana saja di dunia ini. Walau bagaimanapun, teori deontologi ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Salah satu daripada kelemahan tersebut ialah tidak menyediakan satu sempadan yang jelas. Kedua, tiada garis panduan yang jelas untuk menentukan keperluan memberi keutamaan terhadap sesuatu perkara dan bagaimana untuk melaksanakan. Kelemahan yang lain daripada teori deontologi ini ialah kurangnya panduan dalam menangani konflik di antara prinsip dan tanggungjawab. Sebagai contohnya, seorang individu yang cuba berhenti daripada amalan diet sesuatu jenis makanan untuk menjaga kesihatan walaupun makanan itu sedap dan dimasak oleh ibu. Individu ini perlu memilih di antara prinsip kualiti kehidupan atau perlindungan kehidupan. Oleh itu, teori deontologi ini tidak memberi panduan yang jelas bagaimana individu berkenaan boleh membuat keputusan yang tepat di antara dua pilihan. Jom kita pergi kedua, iaitu teori keadilan. Teori keadilan, karya John Rawls menerangkan konsep sistem keadilan sosial di mana beliau mentafsir keadilan itu sebagai kesaksamanaan. Untuk mencapai matlamat keadilan ini, beliau mencadangkan supaya seseorang itu membayangkan sedang berada dalam keadaan dirinya yang berasal. Menurut beliau juga, manusia yang rasional dan menitik barat, prinsip asas yang paling minimum ini akan mengamalkan dua prinsip asas kepada masyarakat, iaitu prinsip pertama ialah prinsip yang memberikan setiap orang mendapat keadilan sebanyak yang mungkin. Kedua, prinsip ketidakadilan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan kepada tahap di mana ianya hanya menguntungkan sebilang kecil sahaja manusia. Oleh itu, jika prinsip ketidakadilan yang akan dibentuk akan menguntungkan pihak yang
sudah sedia kala mendapatkan kelebihan dan keuntungan daripada sistem yang sedia ada. Akhirnya, teori hak asasi. John Locke ialah seorang lagi ahli falsafah barat. Locke percaya kepada hak asasi manusia untuk hidup, memiliki kebebasan, iaitu kehidupan, tiga teras iaitu kehidupan, kebebasan dan harta. So, hak asasi terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Hak positif ialah hak yang dikaitkan dengan tindakan orang atau kumpulan lain. Contohnya, kerajaan menyediakan skim perlindungan insurans kepada rakyat. Selain itu, hak negatif. Hak negatif bermaksud ialah hak yang tidak dikaitkan dengan tindakan orang atau kumpulan lain. Contohnya, hak untuk seseorang itu hidup secara bersendirian dan tidak ganggu. Walaupun idea Locke ini diterima ramai dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi, tetapi terdapat juga kritikan ke atas konsep etika berdasarkan kepada teori hak asasi ini. Kritikan kedua ialah konflik di antara hak asasi dengan hak positif dan hak negatif. Kritikan ketiga ialah konflik di antara hak asasi dengan keadilan. Pasaran bebas dikatakan telah mewujudkan ketidakadilan dalam masyarakat. Kritikan keempat ialah manusia yang bersikap individual dan konflik mereka terhadap etika keperhatian. Locke dikatakan berangkap manusia akan mementingkan sikap individual terlebih dahulu dan tidak bertanggung kepada komuniti, tetapi tanpa sikap keperhatian terhadap manusia yang lain, seseorang individu jarang boleh bertahan apabila hidup dalam sesebuah negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, teori etika yang dipelajari sebenarnya sangat bermanfaat dalam kehidupan seharian kita. Terdapat beberapa kegunaan teori etika dalam kehidupan kita. Contohnya, seperti dalam menyelesaikan dilema etika yang kita hadapi. Dilema etika boleh didefinisikan sebagai keadaan seseorang berhadapan dengan pelbagai persoalan mengenai tindakan yang boleh diambil atau sebaliknya. Sepanjang kehidupan kita pastinya pernah melalui satu situasi di mana kita ragu-ragu dalam membuat pilihan dalam tindakan kita yang seterusnya. Setiap manusia mempunyai perspektif yang berbeza-beza terhadap suatu perkara, yang mana perkara yang dianggap baik oleh satu manusia itu mungkin diklasifikasikan sebagai buruk atau tidak elok oleh orang lain. Jadinya, teori etika mengajarkan kita supaya sentiasa membuat tindakan yang kebiasaan amalan itu boleh diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti amalan-amalan yang menurut perintah agama, budaya dan juga kepercayaan. Teori-teori etika juga mencadangkan supaya kelakuan bermoral dan nilai etika itu sesuai dengan berbagai kaum, agama, budaya, kumpulan umur, masa dan juga keadaan. Yang kedua, membantu dalam proses membuat suatu keputusan. Membuat keputusan adalah suatu perkara yang biasa dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, persoalan pada hari ini, kita mahu makan apa atau kita mahu makan di mana? Satu keputusan yang sangat sukar untuk dibuat dalam kehidupan kita. Tentunya kita perlu menentukan makanan yang sesuai untuk kita makan dan juga menu-menu yang sihat, agar menu-menu dan makanan-makanan kita ambil itu tidak membawa penyakit dan juga tidak memberikan keburukan kepada kita. Oleh itu, dengan adanya teori etika itu, satu keputusan yang mengambil kira semua asas pertimbangan yang sewajarnya dapat dilakukan sebelum satu keputusan muktamad itu dibuat. Contohnya, seorang peguam memerlukan khidmat nasihat seorang arkitek mengenai kesesuaian reka bentuk rumah yang mahu dibina supaya rumah itu bukan setakat cantik dan menarik,
tetapi juga ia selamat untuk diduduki. Teori-teori etika yang sedia ada akan membantu pekawan berkenaan membuat keputusan yang betul mengenai cadangan daripada arkitek tentang pilihan rumah dan bentuk seni bina yang sesuai dengan citarasa pekawan tersebut. Seterusnya, yang ketiga, teori etika membantu kita untuk mengenal pasti tanggungjawab etika. Setiap daripada kita mempunyai peranan dan tugas berbeza-beza dalam kehidupan kita. Ada yang berperanan sebagai polis yang menjaga keamanan negara, atau doktor yang merawat orang-orang sakit, ataupun juga pemimpin menteri-menteri yang mentadbir negara dengan adil. Oleh itu, dengan kepelbagaian tanggungjawab inilah telah melahirkan pelbagai etika khusus untuk diikuti setiap manusia dalam menjalankan peranan masing-masing. Maka dengan itu, teori etika boleh menjadi asas panduan untuk kita melaksanakan tugas kita. Bagi penghayatan nilai, berdasarkan pada teori-teori klasik dan moden, terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita jadikan. Yang pertama, teori-teori etika klasik dan moden sebagai panduan. Teori-teori etika dijadikan panduan kepada manusia untuk memilih nilai-nilai yang sewajarnya untuk diaplikasikan ke dalam aktiviti kehidupan seharian. Yang kedua pula, teori-teori etika klasik dan moden terikat dengan nilai dan etika. Yang ketiga, penghayatan nilai terdapat pengajaran di mana terikat dengan peraturan dan panduan etika. Mana teori-teori yang dibangunkan ini adalah panduan secara umum bagaimana kita seharusnya berfikir, bercakap dan bertindak dalam pelbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir, teori-teori etika klasik dan moden berperanan secara yang sewajarnya. Ini maksud sama ada kita adalah rakyat atau pemimpin, teori-teori etika ini menjadi panduan pada manusia demi menjaga kepentingan semua pihak yang termasuk alam sekitar dan boleh disesuaikan pada semua tempat dan masa dan keadaan.